Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan membacakan kisah dari kota Mekah kembali diperintah oleh keturunan Nabi Ismail yang saya ambil dari buku biografi Muhammad bin Abdullah Perjalanan Hidup Seorang Nabi karangan Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman. Bukunya seperti ini, sahabat semua. Oke. Mekah kembali diperintah oleh keturunan Ismail. Sekarang kita menyentuh sejarah Qusay bin Kilab. Sebelum ini kita sudah menyebut Mekah diperintah oleh suku Jurhum selepas mereka berkongsi telaga Zam-Zam dengan Siti Hajar. Apabila Ismail dewasa, beliau berkahwin dengan orang Jurhum. Oleh itu Mekah terus diperintah oleh zuriat beliau sehingga datang suku Khuzah merampas Mekah daripada keturunan Ismail dan kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum dihalau keluar dari Mekah pada masa itu. Suku Khuzah dipimpin oleh Amru bin Lu'ay yang membawa agama syirik masuk ke Mekah dan semenanjung Arab. Ada juga keturunan Ismail yang terus tinggal di Mekah, tetapi mereka tidak mempunyai kuasa dan tidak mendapat tempat lagi di Mekah. Namun keinginan mereka bagi menguasai kembali Mekah tidak pernah padam. Walaupun kabilah Khuzah memimpin Mekah selama 500 tahun sehingga datang Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini daripada keturunan Ismail. Antara zuriat Ismail adalah Fir dan Fir digelar Quraisy. Oleh itu Qusay adalah daripada keturunan Fir. Pada masa itu Qusay adalah salah seorang bangsawan Mekah. Tuhan memberi kekuatan dan kekayaan kepadanya. Akhirnya dia berjaya mengawini anak perempuan Hulay, yaitu ketua Mekah dan ketua suku Khuzah. Pada masa itu selepas Hulay mati, Qusay ingin mengembalikan Mekah kepada keturunan Ismail. Dengan itu dia mengisytiharkan dirinya menjadi ketua Mekah. Oleh itu berlaku peperangan antara Quraisy dan yang diketuai oleh Qusay bin Kilab keturunan Ismail, yaitu penduduk asal Mekah dan yang mewarisi telaga Zam-Zam daripada Ismail dengan suku Khuzah, yang merasa mereka juga berhak ke atas Mekah karena Mekah berada dalam tangan mereka lebih daripada 500 tahun. Selepas berlaku peperangan yang tidak berkesudahan itu, kedua pihak bersetuju mencari hakim. Bagi menyelesaikan masalah ini, mereka memilih salah seorang hakim, orang bijaksana di kalangan bangsa Arab, menjadi hakim dalam perebutan mereka. Kedua belah pihak akan bersetuju dengan apa saja yang diputuskan oleh hakim ini. Nama hakim ini adalah Ya'mur bin Auf. Mereka masing-masing bersumpah dan memanggil saksi bahwa mereka akan menerima keputusan hakim ini. Ya'mur memanggil kedua belah pihak dan meminta mereka membantahkan hujah yang menunjukkan mereka berhak ke atas Mekah. Bagi Qusay, Mekah adalah kepunyaan datuk neneknya. Ismail adalah orang pertama mendiami Mekah dan Zam-Zam terbuka kerana Ismail. Beliau yang membina Ka'bah. Khuzah walaupun sudah lama memerintah, tetapi mereka adalah perampas kuasa. Khuzah pada masa itu tidak mempunyai hujah yang konkret. Oleh itu Ya'mur membuat keputusan segala-galanya dikembalikan kepada Qusay bin Kilab. Sikayah, Rifadah, Hijabah dan semuanya menjadi hak Qusay bin Kilab.
Selepas itu Qusay memerintah Mekah dengan bijaksana dan adil. Kehidupan orang Mekah semakin makmur dan orang semakin sayang kepada Qusay. Qusay membina Darul Nadwah kepada orang-orang Mekah. Darul Nadwah menjadi pusat pemerintahan Mekah, tempat berbincang, tempat melaksanakan akad nikah, dan sebagainya. Muhammad bin Abdullah adalah daripada zuriat Qusay bin Kilab. Selepas kematian Qusay bin Kilab, semua kemuliaan Quraisy yaitu Rifadah, Ijabah, Sidana, Sikayah, dan Nadwah diwariskan kepada anak sulungnya, Abdul Dar. Selepas kematian Abdul Dar, perkara ini dibahagikan antara anak-anak Qusay yang lain dan anak Abdul Dar sampai kepada Abdul Muttalib, Datuk Muhammad. Dia mewarisi Sikayah, yaitu memberi minum kepada jemaah haji. Pada masa itu Telaga Zamzam sudah tidak ada lagi, ia sudah hilang sejak Mekah dirampas oleh suku Khuzah dan sejak Amr bin Lu'ay membawa masuk agama syirik ke Mekah. Abdul Muttalib terpaksa mengambil air dari luar Mekah untuk diberi minum kepada jemaah haji. Orang Quraisy mencampurkan susu dan madu ke dalam air yang disediakan itu karena mereka bersifat pemurah. Begitulah pemurahnya Datuk Nenek Muhammad secara khusus dan bangsa Arab secara umumnya pada masa itu. Nah, cukup sekian episode yang ke-7 pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.